Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita yang menceritakan ataupun memaparkan kisah-kisah yang berlaku di sebalik rakaman ataupun laporan yang kami bawakan di saluran 501 Esrawani dan juga di esrawani.com. Baik, cerita pada kali ini ingin membicarakan atau membincangkan mengenai liputan banjir di Terengganu khususnya ketika di kawasan lain di negara kita ini ada yang sibuk meriah dengan pesta demokrasi. Tetapi di Terengganu contohnya sejak beberapa hari lepas keadaan agak teruk melanda di kesemua daerah di Terengganu. Tetapi alhamdulillah ketika ini kalau ikutkan jumlah mangsa banjir sudah dilaporkan menurun dan setakat ini kalau ikut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat ada 30 PPS ataupun Pusat Pembinaan Sementara yang dibuka dengan jumlah mangsa banjir yang dilaporkan ketika ini ada dalam 7,000 mangsa di seluruh daerah. Tetapi dalam masa sama kita apabila bercakap mengenai banjir ini bukan mudah sebenarnya membawakan laporan banjir seperti yang dilakukan oleh para wartawan kami di lapangan, antaranya wakil kami di Terengganu Nur Fazlizah Ali yang sebenarnya turut terperangkap ketika membuat liputan banjir tetapi masih lagi membawakan laporan kepada anda semua untuk melihat realiti sebenar di lapangan ataupun di lokasi yang terjejas banjir. Jadi saya nak bersama dengan Nur Fazlizah Ali, wakil kami di Terengganu. Fazlizah, beberapa hari lepas sebenarnya terkandas di hulu Terengganu. Boleh kongsikan bagaimana keadaannya terkandas itu tetapi masih lagi berjaya mampu memberikan laporan yang cukup komprehensif kepada semua penonton Esrawani. Baik Hakim, seperti yang kita tahu sebelum ini negeri Terengganu memang dilanda banjir dan banjir itu ada di luar jangkaan. Boleh kita lihat ada yang masih terperangkap dan situasi itu menggambarkan banjir yang berlaku di Terengganu ini seperti yang berlaku di Shah Alam dan juga Kuala Krai yang sebelum-sebelum ini Hakim. Dan pada hari ke-7 ini keadaan banjir di Terengganu ini beransur pulih di mana sehingga jam ini Hakim hanya 6 daerah di Terengganu ini masih lagi terjejas. Dan 7,281 mangsa masih lagi berada di Pusat Pembinaan Sementara berbanding 17 mangsa yang terjejas pada sebelum ini. Dan itu memberi sedikit kelegaan Hakim kepada masa-masa banjir kerana mereka dapat melihat untuk pulang ke rumah mereka dan sebagainya. Betul Hakim, seperti yang berlaku, banjir besar yang berlaku di daerah Hulu Terengganu baru Hakim, dan kemuncak banjir yang melanda daerah Hulu Terengganu ini adalah pada hari Ahad lalu, di mana ada mangsa yang berada di atas bumbung. Bukan hanya mangsa, malahan pasukan penyelamat yang melakukan misi menyelamat turut ada yang tidak dapat berpatah untuk menyelamatkan mangsa ke balai kerana air meningkat secara mendadak. Dan saya sempat mengikuti operasi untuk melakukan operasi memindahkan mangsa banjir di Hulu Terengganu itu, khususnya di Kampung Menerong. Bagaimanapun, usaha kami untuk sampai ke kampung berkenaan terhalang kerana banyak laluan-laluan masih digenangi air. Dan paras air yang meningkat secara mendadak itu juga membawa risiko kerana kami telah menempuhi laluan selama 2 jam dengan menaiki truk bomba 5 tan. Bagaimanapun bila sampai ke laluan terakhir itu kami terhalang kerana paras air yang mendadak. Dari segi itu ia memang menguji sebenarnya Hakim di mana para pasukan penyelamat ini mencuba untuk masuk. Bagaimanapun risiko yang dihadapi itu membuatkan mereka terpaksa berpatah balik. Apatah lagi dengan saya sendiri merasai bagaimana penatnya mereka untuk berfikir mencari alternatif tak sampai ke jalan berkenaan kerana sebelum ini mereka menaiki pacuan 4 roda tapi tidak berhasil. Mereka pergi kembali dengan menaiki lori. Tapi beberapa laluan yang terputus itu sangat menyukarkan mereka di mana dengan botnya, dengan mangsa yang ramai dilakukan terperangkap juga ditularkan melalui media sosial. Bagaimanapun pihak bomba berjaya menangani perkara itu dengan mereka menggunakan alternatif menggunakan helikopter. Dan pada keesokannya kesemua mangsa ini berjaya dipindahkan Hakim dan saya rasa itu antara pengalaman yang tidak akan lupakan kerana telah menempuhi perjalanan yang jauh Hakim, tapi saya tidak dapat melihat bagaimana mangsa-mangsa yang berada di dalam yang terperangkap itu yang terpaksa berlindung di atas bukit tanpa ada rumah ataupun bumbung untuk mereka berteduh. Apatah lagi ketika itu hujan lebat masih turun Hakim. Dan pada semalam saya sempat menemu bual beberapa penduduk di mana bila mereka balik melihat ke rumah Hakim, tak ada kata yang mampu diucapkan Hakim. Hanya saya dengan lumpur yang mencecah kediaman mereka, apatah lagi melihat barang-barang mereka. Walaupun air belum surut sepenuhnya, mereka tetap gigih dan tabah untuk membersihkan kediaman-kediaman mereka Hakim. Sebelum itu kita dengarkan dulu luahan daripada penduduk ini Hakim.
Ya Allah, ya Tuhan, aku sedihnya tengok keadaan rumah. Tuhan lah punya tahu dengan keadaan barang rumah habis dengan berseleroknya kerugian hingga tak terhingga, hingga tak ternilai. Tapi aku kata tak terduga tu, tapi apa boleh buat, reda je lah. Ini ketentuan Allah, dah mungkin ada rezeki di lain kali. Di lain masa mungkin rezeki kita ada lagi. Saya reda je lah, apa boleh buat. Cumanya saya minta pihak yang berwajib tu, muka adalah minta bantuan sikit sebanyak je menanggung, sebab saya seorang ibu tunggal duduk seorang diri je. Rumah ni betapa susahnya kita. Baik, itu antara cerita ataupun luahan salah seorang mangsa banjir yang ditemui oleh Fazli Zai di Hulu Terengganu. Melihat betapa luluh dan hancurnya hati apabila menyaksikan rumah tempat berteduh kediamannya itu sendiri musnah akibat banjir. Tetapi dengan keadaan banjir yang sudah dilaporkan semakin pulih, walaupun tidak pulih sepenuhnya tetapi beransur-ansur pulih, pastinya bagi segelintir penduduk yang sudah kembali ke kediaman, fasa seterusnya lebih berat, iaitu untuk membina semula kehidupan, untuk bangkit kembali membersihkan kediaman. Bagaimana Fazli Zai melihat reaksi penduduk-penduduk ini apabila mereka ingin yelah, macam kita rumah bersih-bersih, tiba-tiba keluar pergi PPS, balik memang terus dah tak rupa rumah. Bagaimana reaksi mereka, Fazli Zai? Betul tu, Hakim. Belum pun penat berpindah ke PPS tu tak hilang lagi. Lepas tu bila balik ke rumah, tengok rumah dilanda banjir tu, dan itu sangat menguji emosi mereka, Hakim. Di mana ada sebahagian daripada mereka, Hakim, tidak sanggup untuk melihat keadaan rumah. Untuk balik ke rumah sendiri, mereka tidak sanggup untuk melihat keadaan itu. Kerana ada sebahagian mereka tidak dapat selamatkan apa-apa, Hakim. Hanya mereka fikir untuk menyelamatkan diri. Itu belum dikira berapa kerugian yang terpaksa ditanggung. Seperti Fatimah ni, Hakim, bukan hanya di mana dia telah kedai yang diusahakannya sepanjang selama 27 tahun turut terjejas dengan banjir. Untuk membina kehidupan mereka selepas banjir ini bukanlah mudah, kerana punca rezeki juga telah terputus. Dan dia hanya mengharapkan ihsan daripada anak-anak maupun orang ramai untuk meneruskan kelangsungan hidup selepas ini. Kerana bukan saja barang dihanyutkan air, malahan wang ringgit juga turut dihanyutkan oleh air. Kerana pada ketika itu dia hanya sempat untuk keluar menyelamatkan diri dengan mengharungi banjir separas peha, Hakim. Kita ikutilah perkongsian ini, Hakim. Mula-mula saya balik ke rumah tu memang terkejut lah, kata mengalir air mata. Memang tak pernah lagi terjadi gini. Saya pernah mengalami banjir tiap tahun, tapi taklah seteruk macam ni, habis tenggelam rumah segala harta benda. Balik ke rumah tu rasa saya terduduk menangis, tak tahu nak kata apa. Sedihnya rasa keadaan. Pertama kali saya mengalami keadaan yang teruk seperti ni. Selama ni tak pernah lagi setara ni. Tak tahulah nak buat mana dah. Reda je lah. Ya, hampir saban tahun sebenarnya begitulah emosi, perasaan yang dirasai oleh mangsa-mangsa banjir ini, bukan sahaja di Terengganu tapi di seluruh kawasan, di seluruh daerah di negeri yang terjejas banjir di negara kita ini. Cuma yang ada ketika itu, seperti apa yang saya saksikan juga ketika membuat liputan di Pahang, hanyalah kekuatan komuniti, jiran-jiran sama saling membantu mereka yang tidak terjejas di kawasan yang sedikit tinggi yang terselamat, turun ke kawasan yang bawah sedikit yang terjejas banjir ini, sama-sama membantu, bergotong royong untuk membersihkan rumah. Tapi dari pengalaman Fazli Zai sendiri ketika ini dan beberapa hari lepas, adakah sudah kelihatan NGO ataupun penduduk kampung dari kampung seberang ke kampung sebelah ke yang turun pergi ke rumah jiran-jiran, kawasan kejiranan mereka, rumah saudara-saudara mereka yang terkesan ini untuk sama membantu? Dan apa mungkin cabaran utama untuk mereka yang nak membantu ini? Yelah, mungkin bila banjir ini, yelah banjir, air itu melimpah, tapi kadang-kala buka kepala paip pun tak keluar air. Jadi apa cabaran mereka untuk membina semula kehidupan, untuk membersihkan kediaman mereka itu, Fazli Zai? Betul, Hakim. Sejak bertanda banjir melanda, sebenarnya ramai dah NGO maupun pihak berkuasa turun untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya. Namun, apa yang menjadi permasalahan pada ketika ini, khususnya di daerah Hulu Terengganu, Hakim, kerana kita tahu itu antara daerah yang paling teruk terjejas di Terengganu ini. Apa yang saya melihat adalah ada beberapa buah kampung di daerah itu masih tiada air. Dan seperti yang pernah saya temui sebelum ini, Hakim,
sepanjang mereka duduk di pusat pembinaan sementara itu, mereka terpaksa menggunakan air hujan, air sungai dan juga air banjir untuk berwuduk dan sebagainya. Namun saya dilaporkan khususnya di daerah di kawasan Selangor itu keadaan banjir telah pulih. Tapi bagaimana kawasan yang paling teruk terjejah tu masih lagi tiada bekalan air, dan itu menyukarkan bukan saja penduduk, malahan NGO-NGO yang datang untuk membantu membersihkan kawasan rumah mereka dan sebagainya. Dan apa yang saya lihat setakat ini Hakim, Jabatan Bomba dan Penyelamat antara pasukan yang gigih untuk membantu membersihkan kawasan-kawasan rumah penduduk. Begitu juga dengan badan-badan kerajaan yang lain. Mereka menggunakan segala aset dan juga kemudahan mereka untuk membersihkan kawasan-kawasan rumah penduduk ini. Apatah lagi ada sebahagian rumah penduduk itu ditenggelami selut separas lutut, Hakim. Ya, dan pastinya tempoh 2-3 hari selepas air mula surut itu adalah tempoh kritikal, tempoh paling penting untuk mereka penduduk ni membersihkan rumah. Mereka yang mungkin tidak pernah berhadapan dengan banjir, mungkin tidak tahu kerana ketika itulah selut tu masih lagi lembut ataupun masih lagi lembap, memudahkan kerja-kerja pembersihan itu dilakukan menggunakan water jet dan sebagainya. Kalau selut itu dah mula mengeras, maka usaha untuk membawa keluar selut itu, membersihkan kediaman lebih sukar. Jadi itu antara keadaan ataupun perkongsian yang dibawakan oleh wakil kami di Terengganu, iaitu Nur Fazliza Ali, berkongsi pengalaman membuat liputan banjir dan melihat bagaimana mangsa-mangsa banjir ini sebenarnya begitu bersusah payah, struggle untuk memulakan kembali kehidupan. Terima kasih kita ucapkan atas laporan yang dikongsikan itu Fazliza. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak ke selatan tanah air melihat apa yang berlaku di negeri Johor Darul Takzim. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.